أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim kerana sudi bersama-sama dengan Gemulung Iman dalam kuliah Isya hari ini, sambungan tadabbur surah Al-Baqarah, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi Sepatutdiran Gemulung Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniyati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiri al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan, Allah tingkatkan iman. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tiada paksaan dalam beragama kerana sungguh telah nyata kebenaran dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Maka siapa-siapa yang tidak mempercayai taghut dan dia beriman kepada Allah. Siapa yang engkar kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Dan inilah bentuk iman yang sempurna, iaitu tidak menyembah atau tidak meletakkan ketaatan kepada selain dari Allah. Cuba tengok susunan dalam ayat ni. Wa ma yakfur bit-taghut. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Kena tolak taghut dulu, baru sebut beriman dengan Allah. Susunannya macam kalimah la ilaha illallah. Kita perlu menolak sembahan-sembahan lain dahulu, baru beriman dengan Allah. Selepas semuanya kita tolak, tak terima, barulah kita terima kemasukan iman tu. Kan dia punya gambaran dia, kalau kita nak masukkan air yang bersih dalam gelas, kita kena pastikan yang gelas tu bersih dulu. Jangan masukkan air, kerana nanti air tu akan bercampur dengan kekotoran yang sudah ada. Air tu takkan menyucikan gelas tu. So kita kena cucikan dulu gelas. Tapi masyarakat kita, dia banyak campur aduk iman dan fahaman sedia ada. Ditambah lagi,
mereka jarang-jarang nak memahami Quran. Lalu tak dapatlah membezakan yang mana betul, yang mana salah. Kemudian Allah kata apa? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Sungguh siapa yang tolak taghut, beriman dengan Allah, maka orang ini dia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Allah sebut urwah. Urwah maksudnya sesuatu yang boleh dipegang. Bila urwah, sesuatu yang boleh dipegang. Handle basikal ataupun digunakan disebut urwah. Steering kereta, itu disebut urwah yang kita boleh pegang padanya. So Allah berikan perumpamaan, siapa yang beriman pada Allah, maka dia umpama tali yang disimpul kuat sehingga dia boleh dipegang, boleh diharap. Kan? Bayangkan kalau kita berada dalam sebuah kapal dan kapal tu sedang dilanda ribut. So untuk kita kekal stabil di dalam kapal, kita kena pegang pada sesuatu supaya kita boleh teguh dan selamatkan diri. So antaranya adalah tali. Namun tali yang boleh dipegang tu perlu ada simpulan-simpulan tu baru senang dipegang. Tali yang lurus ke atau tali yang bersimpul yang senang dipegang? Dah tentu tali yang bersimpul senang dipegang. So ada juga tafsiran yang mengatakan urwah yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Quran. So maksudnya kita kena pegang bila urwah, faqad istamsaka, kita perlu berpegang dengan Quran. Dan kemudian Allah kata wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pendengaran Allah tidak terbatas sedikit pun. Kenapa tiba-tiba sebut pendengaran? Kan sebelum tu cerita tentang tiada paksaan dalam beragama, telah jelas bukti. Kemudian siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah dan dia berpegang dengan Quran dan simpulan itu teguh tak akan putus. Tiba-tiba wallahu sami'un alim. Allah mendengar dan Allah tahu. Rupanya tuan-puan, untuk kita kekal hidup beragama ini, akan banyak pendapat-pendapat cakap-cakap manusia tentang gaya dan cara hidup. Sekarang ini kita mau dengar cakap siapa? Kita mau dengar cakap siapa? Kadang-kala kita nak teguh dalam beragama ni, kita kena menghadapi banyak rintangan. Dan rintangan tu bukan sikit-sikit. Apa yang Nabi SAW lalui, sangat teruk. Lalu dalam pada kita melalui rintangan itu, tak dapat tidak, kita akan buat rayuan demi rayuan. Pada siapa? Pada Allah. Lalu Allah siap-siap kata, wallahu sami'. Allah dengar apa yang kamu rayu. Allah dengar setiap bait doamu. Setiap permohonanmu Allah dengar. Dan alim, Allah tahu apa yang berlaku. Allah tahu apa yang berlaku terhadap dirimu, terhadap kehidupanmu. Allah tahu. Sementara selama ini kita mencari kawan yang boleh membantu. Kan, bila kita baca ayatul kursi baru kita sedar, wow, ini Allah tawarkan bentuk perkenalan yang sangat dahsyat. Inilah yang aku cari selama ni.
Ada orang selama ni hidup sendirian, tak pernah dipeduli oleh masyarakat. Lalu Allah datangkan ayat kursi, marilah, mari jadi hamba aku tolong kau, aku pelihara kau, aku lindungi kau. Lalu Allah tutup dengan wallahu sami'un alim. Allah dengar dan Allah tahu. Kemudian Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang beriman. Kita kalau di akhir zaman ni terutamanya, bila orang sudah jauh daripada agama, maka mereka memandang orang yang cuba untuk hidup beragama ni sebagai pelik. Mereka berusaha nak jauhkan pula orang-orang yang hidup beragama ni daripada agama itu sendiri. Dan sekarang Allah beritahu, Allah dengar dan Allah tahu. Plus, Allah pelindung kepada orang-orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni cukup berharga. Ada orang yang struggle untuk kekal berhijab dekat dunia ni. Kan saya ada satu kes dekat Amerika. Dia keluarga tu daripada dia refugee, pelarian daripada luar. Daripada luar nak minta perlindungan dekat Amerika. Lalu yang pergi, bapak dia dah pergi awal. Second batch ni anak dengan isteri. Anak dengan isteri pergi second batch. Cuma ni waktu second batch ni, yang si anak, ialah orang Islam kan, orang beriman. Si anak dan isteri ni, sewaktu nak berangkat pergi tu, dia tak dibenarkan naik kapal terbang selagi tak lalui tapisan keselamatan. Kan nak masuk US perlu ada green card. Dan nak dapat green card ni perlu ada interview bagai. Ada interview. So untuk masuk dalam, dia di interview, dan sepanjang interview tu, antara syarat yang dikenakan ialah si anak ni kena buka dia punya tudung. Buka hijab dia. Kalau tak buka, tak boleh masuk. Dan si anak berkeras tak nak. Berkeras nak kekal berhijab. Tak nak ikut. Dan penginterview tu kata, selagi kau tak buka, selagi tu aku tak luluskan. So lamalah interrogation tu. Lama. Makan masa berjam. Yang sepatutnya flight dia, katalah flight dia jam 10. Dia start interview dari jam 8. Berjam. 3-4 jam tak habis interview. Akhirnya kerana si anak tu berdegil, maka penginterview akur dan lepaskan. Beri je lah. Tapi dilepaskan pun, dah tertinggal kapal. Tertinggal kapal. Ada tak ada, terpaksa beli tiket lain. Bila anak beranak ni sampai ke tempat bapak dia tu, bapak dia kata, Alhamdulillah, thank God you are alive. Dia cakap macam tu. Alhamdulillah, thank God you are alive. Kau hidup. Lalu anak beranak ni terpinga-pinga. Kenapa?
Rupanya kapal yang sepatutnya mereka naik tu terempas. Kapal yang sepatutnya mereka naik terhempas. Sengaja Allah selamatkan orang yang berhijab daripada kecelakaan yang besar. Wow. Itu Allahu waliyul ladina amanu. Allah pelindung kepada orang-orang yang beriman. Selagi orang beriman itu nak berada di bawah perlindungan Allah. Kita nak dapatkan perlindungan Allah ni tuan-puan. Banyak cara. Antara caranya ialah lazim baca Quran. Sama ada baca tengok ataupun baca apa yang kita hafal. Sebab Allah janji. Allah janji. Allah pelihara Quran. Dan macam mana nak pelihara Quran? Allah pelihara orang yang baca Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah janji Allah pelihara Quran. So macam mana nak pelihara? Orang yang baca Quran tu akan dipelihara. So kalau nak berada di bawah perlindungan Allah, lazimi baca Quran. Baca surah pendek pun tak apa, yang penting kerap baca je. Baca je. Suratul Ikhlas ke, baca je. So Allah janji Allah akan pelihara. Allah janji Allah pelihara. So ayat ni besar maknanya tuan-puan. Allah pelindung kepada orang beriman. Allahu waliyul ladina aman. Bila kita berpegang teguh dengan akidah, beriman dengan Allah, tidak lagi menyembah dan memuja taghut, tidak melakukan syirik, Allah sudi untuk menjadi pelindung kepada orang beriman. Ini yang kita nak. Ini yang kita harapkan. Benar-benar harapkan Allah melindungi kita. Dan kesan daripada kita beriman dengan Allah, takwa padanya, berpegang teguh kepada tali dia, maka kesannya Allah kata apa? Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Dia akan mengeluarkan orang beriman daripada lapisan demi lapisan, zulumat plural. Bukan satu kegelapan, tapi lapisan demi lapisan kegelapan. Allah akan keluarkan orang yang beriman dari segala bentuk kegelapan ilan nur, kepada satu cahaya. Zulumat tu plural, pelbagai jenis kegelapan. An-nur singular. So kegelapan kufur ni ada banyak jenis, tetapi cahaya tauhid tu hanya satu, tiada pilihan lain, hanya satu. Apa bentuk kegelapan yang ada? Nabi pernah kata bahawa kemiskinan menghampiri kekufuran. Kalau kegelapan itu bentuk miskin, Allah akan keluarkan kita. Kalau kegelapan itu bentuk kemurungan, Allah akan keluarkan kita. Kalau kegelapan itu bentuk kesukaran, Allah keluarkan kita. Kalau kegelapan itu bentuk apa saja yang kita gambarkan sebagai gelap, tak happy, kan, barang,
apa saja bentuk yang represent kegelapan, Allah akan keluar. Malah Allah guna perkataan yukhriju, present tense, sentiasa, berulang kali. Ini penting nak bagi tahu kita, walaupun kita telah beriman, namun kita akan ditimpa juga dengan ujian dan masalah, terutamanya berkaitan dengan iman. Iman kita akan turun naik. Lebih-lebih lagi zaman, akhir zaman ni. So, yukhriju, sentiasa, berulang kali, Allah akan keluarkan. Allah akan keluarkan. Maka kalau kita beriman dengan Allah, Allah akan sentiasa selamatkan kita daripada masalah kita yang sekali-sekala akan berlaku. Kita mungkin akan tersasar, tapi Allah akan tarik balik. Allah akan selamatkan balik. Allah akan tarik kita kembali ke pangkal jalan, ke jalan yang benar. Asalkan kita mahu terus beriman, mahu terus mencari kebenaran. Gitu. Kemudian perkataan wali. Wali, dia ada juga perkataan lain yang disebut sebagai maula. Maula. Apa beza wali dengan maula? Kan? Apa beza wali dengan maula? Sebab dekat sini wali, dekat bawah auliya'uhum. Auliya'uhum. Ini wali, ini aulia. Apa beza dua tu? Okey. Wali dari sudut bahasanya bermaksud mahu melindungi. Allahu waliyul ladzina amanu, maksudnya Allah mahu melindungi orang beriman. Beza dia dengan maula. Beza dia dengan maula. Maula ni adalah yang boleh melindungi. Tadi mahu melindungi. Maula ni yang dia ada kapasiti untuk melindung. Boleh melindungi. Bapa ialah wali. Kerana bapa mahu melindungi anak perempuan dia. Dia bukan sekadar pelindung, tapi dia mahu melindungi. Cuma soalan seterusnya, walaupun bapa mahu melindungi, tetapi bila datang musibah besar, adakah bapa dapat melindungi? Kan? Adakah bapa dapat melindungi? So dalam masalah ini, bila Allah kata Allahu waliyul ladzina amanu, Allah lah yang mahu melindungi orang beriman. Apapun berlaku, Allah boleh melindungi. Allah boleh melindungi. Dalam ayat yang lain Allah beritahu Allah maula kepada orang beriman yang boleh melindungi. Tetapi orang kafir tiada maula. Tiada yang boleh melindungi mereka. So jadi orang beriman ni, benefit utama dia, dia dilindungi Allah. So tuan-puan, apa yang anda rasa kalau anda sedang dilindung Allah? Rasa apa? Kita rasa lebih selamat.
Tak gitu. Kita rasa lebih tenang. Kan? Kita rasa, oi, macam-macam kita rasa. Kita rasa lebih secure. Tu. So, dengan perasaan tu je, kita dah rasa bahagia dah. Menyedari Allah melindungi kita. Kan? Menyedari Allah melindungi kita. Wow. Ini berita gembira. So, hiduplah dengan perasaan tu. Perasaan merasai Allah sedang melindungi. Sebab bila Allah kata Allah mahu melindungi, ya, dia mahu melindungi dan dia boleh melindungi. Dia mahu dan boleh. Sekarang untuk orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang kafir, penolong mereka ialah taghut. Orang kafir, penolong mereka ialah taghut. Dan cara Allah datangkan tu, cara Allah datangkan tu berbeza bentuk ayatnya. Kalau ayat pertama, Allah letak Allah dulu. Waliyul ladzina amanu. Okay. Sementara ayat kedua, walladzina kafaru, tengok. Dekat alladzina amanu ni kan kat belakang, Allah kat depan. Di sini, walladzina kafaru, Allah mulakan dengan alladzina kafaru, awliya'uhum, penolong-penolong mereka ialah at-taghut. Taghut diletak di belakang. Sedangkan kalau kalimah Allah, Allah letak di depan. Ayatnya tu Allah pelindung kepada orang beriman. Sementara ayat kedua, dan orang-orang kafir, pelindung mereka ialah taghut. Kenapa susunan ayat tu berbeza? Kenapa satunya letak Allah di depan, tapi part taghut letak di belakang? Kalau nak lagi jelas, saya tuliskan kat sini. Allah pelindung orang beriman. Dan orang kafir taghut. Okay. Kalau kita buat ayat, kita akan buat ayat dan taghut pelindung orang kafir. Kan? Susunannya sama. Allah pelindung orang beriman dan taghut pelindung orang kafir. Sepatutnya macam tu kan? Kenapa Allah susun terbalik? Pertama, Allah nak jauhkan nama dia dengan taghut. Kan kalau ayat pertama ni, Allah pelindung orang beriman dan orang kafir pelindung mereka ialah taghut. Taghut kat belakang, Allah kat depan. So Allah nak letak taghut tu sejauh mungkin dari nama dia. Yang pertama. Yang kedua, amat tidak layak meletakkan taghut setaraf walau dalam ayat dengan Allah. Sebab tu Allah tak guna dan taghut pelindung orang kafir. Sebab kedudukan isim Allah dan taghut tu pada kedudukan yang sama dari sudut bahasa. Allah tak nak. Taghut tidak setara dengan Allah.
Wow, dahsyat. Cara disusun tu menakjubkan. Ah, fa Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ah, Allah tak nak apa nama? Taghut tidak setaraf. Jauh. Jauh. Maka taghut tak layak diletakkan sama tempat dengan Allah Subhanahu wa taala. So melalui ayat ini sendiri pun kita dah rasa betapa magnificentnya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Cara disusun pun menakjubkan. Malah cara Allah bagi tahu, dan orang-orang yang kafir penolong mereka ialah taghut. Allah tidak kata taghut mahu melindungi. Allah kata orang kafir menganggap penolong mereka ialah taghut. Orang kafir merasakan taghut itu mampu melindungi. Mereka hanya menyangka. Sedangkan taghut tak boleh nak buat apa-apa. Dan lagi sekali disebut taghut ialah apa sahaja yang menjauhkan manusia dari Allah. Yang ini kita kena usahakan sungguh-sungguh. Taghut ialah apa sahaja yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Boleh gitu. So dia tak semestinya syaitan. Apa sahaja yang boleh menjauhkan manusia dari Allah. Kemudian yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mereka taghut itu mengeluarkan orang kafir dari cahaya kepada kegelapan. Taghut akan keluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. So, kadang manusia dah nampak kebenaran Islam. Dah berusaha dengan cara hidup Islam. Tetapi ada masanya syaitan-syaitan ini, taghut-taghut ini akan mengheret mereka ke dalam kegelapan semula. Jika kita lalai, jika kita tak perteguhkan iman, ya, kita boleh diheret dan ditarik keluar daripada cahaya. So masalah ini bukan hanya orang kafir, tetapi mereka-mereka yang pernah dapat nur, kan? Yukhrijuhum minan nur. Mereka dikeluarkan dari cahaya. Orang tu dah ada cahaya, dah dapat cahaya. So, sama ada dia kafir ataupun beriman, dia ada risiko ini. Kalaupun dia seorang Islam, namun dia akan menjadikan taghut sebagai wali yang dipuja, dia akan ada masalah ini. Satu, kita boleh tengok banyak manusia yang dilahirkan Islam tetapi kehidupan mereka tidak pernah pun melambangkan cara dan gaya hidup seperti orang Islam. Gitu. Malah bila Allah kata mereka mengeluarkan dari cahaya ke dalam kegelapan,
That's it. Ulaika ashabun nar. Orang kafir termasuk taghut, mereka semua ashabun nar. Mereka semua ahli neraka. Mereka dapat geran tanah di neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ini yang menakutkan. Kenapa? Kerana asalnya dia dapat cahaya. Dia dapat cahaya. Dan dia masuk ke dalam kegelapan. Dan bila dia masuk dalam kegelapan, dia tak ada inisiatif mahu keluar. Kalaupun dia diberi tempoh masa berapa? 10 tahun, 20 tahun lagi untuk hidup. 100 tahun untuk hidup. Dia tetap selesa dalam kegelapan. Sebab tu Allah janji, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dia sudah selesa dalam kegelapan. Lalu dia akan dihukum untuk selama-lamanya. Oi tuan-puan, tu menakutkan. Menakutkan. Okay, next. Apa lagi? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. So setelah Allah beritahu tentang dua keadaan setelah kamu mengenal Tuhan. Keadaan pertama, tiada paksaan. Keadaan kedua, Allah willingly. Allah mahu membantu, mahu melindungi. Mahu melindungi. So, ayat seterusnya, Allah berikan kepada kita 3 contoh. 3 contoh. 3 contoh apa? 3 contoh, 3 cerita tentang mati. 3 cerita tentang mati. Sebab manusia menjadi tak guna kalau hatinya sudah mati. Sekarang Allah beritahu tentang kematian. Kalau engkau tak kenal Allah dan biarkan masa yang panjang untuk engkau hidup di dunia tanpa mengenal Allah, akhirnya hatimu akan mati. Dan antara tanda hati manusia sudah mati, bila dia hilang simpati dan empati pada orang lain. Dia tak sanggup nak keluarkan biaya belanja untuk bantu orang. Tu hati sudah mati. Semua tentang diri dia. Tak pernah fikir pasal orang. Gitu. So, sekarang Allah datangkan cerita tentang mati. Cerita pertama. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau memikirkan? Engkau tak tahu ke tentang orang-orang yang berhujjah? Hajjah, berhujjah dengan Ibrahim mengenai Tuhan. Ini Allah kata pada Nabi. Kau dah dengar belum kisah ada orang berhujjah pada Ibrahim tentang Tuhan? Alladhi hajja Ibrahim fi rabbi. Dan orang ini pula, kan orang ni siapa? Orang ni Namrud. Namrud ni, waktu itu dia merajai dunia.
Kalau nak dibandingkan dengan Firaun, Firaun hanya menjadi raja Mesir. Sementara Namrud lebih power. Namrud merajai dunia. Namun, walaupun dia jadi raja, tapi dia tidak cerdik. Punyalah Allah pandang hina dia, sehingga nama dia tidak disebut dalam Quran. Kan dalam cerita ni antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Tapi ada tak nama Namrud disebut? Tak ada. Allah cuma letak ganti nama orang yang berhujah. Siapa? Entah siapa. Namanya tak layak pun disebut. Sebab dia tak cerdik. Orang tak cerdik, tak layak disebut dalam Quran. Tapi Firaun disebut berkali-kali sebab dia hebat. Hebat berhujah. Raja, dia raja yang tak cerdik. Dahlah tak cerdik, melawan pula. Dan kali ini dia lawan berhujah dengan Nabi Ibrahim. Dan topik perbincangan ialah tentang ketuhanan. Iaitu tentang Allah. Tuan-puan, topik yang dibincangkan dengan raja ini ialah tentang Allah, tentang ketuhanan. Kalaulah kita tidak diperkenalkan peribadi Allah dalam ayatul kursi, kita kenal tak dia? Allah datangkan cerita ini selepas ayatul kursi supaya kita kembali merenung ayatul kursi untuk benar kenal Tuhan. Jangan jadi macam raja yang tak cerdik ini, tidak kenal Tuhan. Malah dahlah dia berhujah dengan Nabi Ibrahim tentang ketuhanan. Allah kata apa? An atahullahul mulk. Kuasa pemerintahan dia tu Allah yang beri. So walaupun dia tak cerdik, Allah takdirkan dia dapat menguasai dunia. So oleh kerana dia rasa dia besar, ialah memerintah dunia kot, maka dia berani melawan Nabi. Kalau dalam ilmu psikologi, benda ni digelar sebagai God complex. God complex. God complex. So God complex ni apa? Bila orang tu ada kuasa, perangai dia bertukar. Kan? Bila mereka ada kuasa, perangai itu bertukar. Padahal kuasa yang ada bukan banyak pun. Kuasa yang ada bukan banyak pun. Tapi dia rasa, wow, hebat. Perangai dia bertukar. Bila dia ada kuasa. Dan ini tidak hanya terpakai kepada orang-orang besar berkuasa. Orang-orang kecil juga begitu. Tengok saja suami-suami yang tak guna.
Dia menjaja, aku ada kuasa betul lah, syurga engkau dekat tapak kaki aku. Baru diberi kuasa sikit, sudah lupa diri. Sikit je Allah beri kuasa, dah lupa diri dah. Lupa daratan. Depan orang lain dia lah mendabik dada, akulah lelaki paling bagus. Di depan isteri, kaki naik, tangan naik. Sama, tak ada beza. Dia berpangkat tak berpangkat, mentality God complex ni, bila dia dapat kuasa sikit, perangai berubah. Perangai berubah. Walhal baru dilantik jadi ketua blok. Itu pun dah. Kan. Pelan-pelan sudah dah. Berpada-pada. Dapat jadi ketua kampung, act-nya bukan main. Tiap tahun bertukar kereta. Tu God complex. Sedangkan yang beri dia kuasa siapa? An atahullahul mulk. Allah yang beri kekuasaan tu. Allah yang beri kekuasaan. So, apa yang mereka borakkan? Apa yang mereka berhujah ni? Idh qala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata. Rabbiya alladhi yuhyi wa yumit. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan, dia mematikan. So dia berhujah dengan Nabi Ibrahim. Suatu Nabi Ibrahim berdakwah kepada Namrud. Tengok. Perhati ayat ni. Apa Nabi Ibrahim kata? Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Sekarang. Cuba tengok balik cara Allah perkenalkan diri dia pada kita. Kan? Huwal hayyul qayyum. Yuhyi wa yumit. Hayyul qayyum. Nabi Ibrahim ajar kita. Perkara pertama untuk kita kenal Allah ialah dia menghidupkan dan dia mematikan. Dalam ayat kursi Allah beritahu dialah yang menghidupkan, dan dalam ayat ni Allah beritahu dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam memberi penekanan tentang salah satu sifat terpenting Allah, dia menghidupkan, dia mematikan. Bila orang tanya, Tuhan kau macam mana? Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Dia hidupkan engkau dengan penuh kesenangan dan dia boleh matikan engkau bila-bila masa. Dia hidupkan alam ini. Tengok rumput-rumput tu hidup. Cuba tengok nanti 2-3 hari rumput yang sama akan mati. Kemudian daripada tempat rumput yang sama tu mati, akan ada rumput yang balik hidup. Hidup dan mati bersilih ganti tu Tuhan aku yang buat. Tuan-puan, kita punya kehidupan ni diselaputi dengan kehidupan dan kematian bersilih ganti. Badan kita terdiri daripada bilion, trilion sel. Sel-sel hidup. Dan sel-sel hidup itu akan terus membiak dan berkembang. Kerana daripada sel-sel itu ada yang membiak dan berkembang, dan bila cukup masanya, sel-sel itu akan mati. Kita ni,
Badan kita ni sedang berlaku proses tu. Proses ada sel-sel mati. Lalu cara sel-sel mati ni dikumuh sama ada melalui peluh ataupun melalui kulit-kulit kita. Kan, tengok saja bilik kita. Kadang kan berabuk. Itu sel-sel mati tubuh badan kita lah. Sama juga dekat tempat pembaringan kita, dekat katil. Bantal kita kan orang tua kat atas suruh tepuk-tepuk. Ya, itu sel-sel mati tubuh badan kita. So, badan kita sentiasa hidup dan mati. Hidup dan mati. Hidup dan mati. Itu. So, Nabi Ibrahim kata, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Problemnya, Namrud tak faham. Menghidupkan dan mematikan tu macam mana? Dia tak faham. Lalu dia pun mengaku, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Dia kata, aku pun kalau macam itu kebolehan Tuhan kau, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Kan? Maka dipanggil dua orang lelaki. Tengok, cara orang yang tak faham berfikir. Dipanggil dua orang lelaki. Seorang dibiarkan hidup, seorang dihukum bunuh. Kata tengok, aku membiarkan hidup dan aku boleh mematikan. Seorang lagi dihidupkan, seorang lagi dibunuh. Kan pelik tu. Cara dia memaham tu pelik. Sedangkan kita pun tahu apa yang Nabi Ibrahim masukkan. Kan? Pelik. So Ibrahim balas. Kerana dia tak faham dengan hujah pertama, Nabi Ibrahim datangkan hujah kedua. Nabi Ibrahim datangkan hujah kedua. Qala Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim kata, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Tuhanku, sesungguhnya Allah. Tadi dia kata Tuhanku. Sekarang Nabi Ibrahim tukar. Nampak sangat engkau tak faham dengan hujah aku. Aku tukar cara aku berhujah. Tapi kali ini lebih jelas, lebih clear. Supaya engkau tak teraba-raba. Apa dia? Fa inna Allah, sungguh Allah. Ya'ti bisyamsi minal masyriq. Dia keluarkan matahari daripada timur. Dia terbitkan matahari dari timur. Allah takdirkan matahari naik dari arah timur. Nabi Ibrahim bawa hujah tu. Nak bagi tahu perjalanan matahari, bulan, segala planet ni dalam kekuasaan Allah. Bukan berjalan sendiri. Matahari naik daripada timur. Sekarang, Nabi Ibrahim bagi cabaran. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau macam tu, kalau kau berkuasa, terbitkan dari barat. Kalau kamu rasa kamu Tuhan, boleh menghidupkan, mematikan, dan Tuhan aku, Allah terbitkan matahari dari timur, sekarang kau terbitkan dari barat. Nah, fabuhital ladzi kafar. Maka tergamamlah Namrud, bungkam, tidak berkata apa-apa. Tergamam Namrud. Tapi mungkin timbul satu persoalan.
Apa kata kalau Namrud balas balik hujah tu? Dia mungkin kata, okey, aku tak boleh terbitkan matahari dari barat. Engkau kata Tuhan kamu boleh terbitkan matahari dari timur. Cuba suruh Tuhan kamu terbitkan dari barat. Boleh tak Namrud berhujah macam tu pula? Katalah dia cerdik sikit. Dia kata, okey, aku tak dapat nak terbitkan matahari dari barat. Tuhan kau boleh? Dalam kitab tafsir ada disebutkan, kalau Namrud cabar macam tu, Allah akan terbitkan matahari dari barat. Tapi realitinya tak berlaku sebab Namrud tak cerdik. Namrud tak berujar apa-apa. Dia bungkam. Dia tak cerdik. Gitu. So, selepas tu Namrud menghukum Nabi Ibrahim. Menghukum Nabi Ibrahim. Tapi apa nak takut? Sebab yang menghidupkan dan mematikan siapa? Allah. Yang menghidupkan dan mematikan Allah. So, kenapa takut nak menyatakan kebenaran? Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan beri petunjuk kepada kaum yang zalim. Zalim maksudnya apa? Tidak menerima kebenaran. Tidak menerima kebenaran. Zalim juga bermaksud hati dia tak ada keinginan nak mengetahui kebenaran. So, jenis macam ni Allah takkan tunjuk. Allah takkan tunjuk. So, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan jumpa lagi next week. 9.30 sudah pun tiba. Kembali kepada moderator. InsyaAllah, Alhamdulillah. Ustaz nak buka soalan tak? Boleh? Baik. Silakan jemaah kalau ada soalan. Sila. Ustaz, Assalamualaikum. Kalau katakan matahari timbul daripada barat, apa akan terjadi kalaulah dia soal berhujah sedemikian? Tak jadi apa-apa. Matahari terbit dari barat. Sama macam bulan terbelah. Allah cuma nak tunjukkan mukjizat tu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Boleh diam sikit ni. Apa ni saya ni macam tanya ni macam takut pula soalan ni macam bodoh sikit, tapi saya nak tahu. Masa zaman Namrud tu dengan zaman Fir'aun tu satu zaman ke ataupun dia berbeza? Ada dalam satu zaman? Beza. Nabi Ibrahim jauh lebih dahulu berbanding Nabi Musa. Cuma Namrud ni tak tahu zaman bila. Namrud ni apa nama kerajaannya pun tak tahu. Sebab banyak idea yang disebut tentang Namrud ni. Ada yang kata dia ni Nimrod. Nimrod bahasa Ibraninya. Daripada Kan'an. Kan'an ni dah sebelah mana dah. Tapi dia Mesopotamia lah. Kerajaan purba dulu. Dekat Iraq. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Silakan. Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kata tadi kezaliman tu
bila tak nak belajar. Tapi kalau tengok Yahudi, dia sangat bijaksana, sangat banyak ilmu, sangat kenal Nabi, sangat kenal Allah juga, kan? Kenapa apa yang mereka belajar, apa yang mereka faham, apa yang mereka tahu tak mampu menyelamatkan mereka dari sifat-sifat yang ialah mazmumah dan selamatkan agama mereka sendiri, diri mereka sendiri. Terima kasih, Ustaz. Okey. Apa yang berlaku pada Yahudi? Apa yang berlaku pada Yahudi? Mengingatkan kita pada satu hakikat. Bahawa hubungan kita dengan Allah ni, hubungan kita dengan Allah adalah semata-mata ketaatan. Ketaatan. Kerana kepintaran diri kita sendiri pun tak dapat menyelamatkan kita daripada apa-apa. Kepintaran diri tidak menjamin yang kita ni dapat hidayah. Contohnya, Bani Israel. So tak kisah sama ada kita pintar atau tak pintar, cerdik atau tak cerdik, sihat atau tak sihat. Dia punya penanda aras paling utama ialah sejauh mana kita kenal Allah. So dia berpangkat atau tak berpangkat, kalau dia kenal Allah, dia lebih hebat. Sebab kesan daripada kenal Allah ni, kita akan mula bertakwa, mula berjaga-jaga. Bila dah dapat kawan yang memberi manfaat yang besar seperti ayat kursi, kita akan lebih berhati-hati dalam memelihara hubungan tu. Takut dia lari. Kan? Itu dengan kawan. Lebih-lebih lagi dengan Allah. So takwa dia bukan bergantung kepada berapa tinggi level of pengajian dia lalui, tetapi berapa kuat kesedaran dia pada hidup bertuhan. So Yahudi walaupun mereka pandai, tapi kepandaian mereka itu tidak menjadikan mereka boleh selamat kalau mereka tidak benar kenal Allah. Wallahu a'lam. Maknanya tak cukup lah. Tahu je tak cukup. Kenal, macam Ustaz kata dia lebih kenal Nabi daripada kenal anak dia sendiri. Pun tak cukup buat dia sepatutnya nak sayang, nak gembira dengan kehadiran Nabi. Dia ada satu lagi yang membantu membantu mereka menolak Nabi, adalah kerana mereka tak sangka Nabi akhir zaman tu dalam kalangan orang Arab. So mereka tak boleh nak terima hakikat tu, sebab selama ni mereka duk bergaduh dengan orang Arab dan mereka kalah. Dan mereka punya alasan, kau tunggu nanti Nabi akhir zaman keluar, korang tahulah tinggi rendah di langit. Gitu. Faham. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau tak ada kita tutup. Kak Fahana suara macam Tapi Nabi, bila sila. Nabi Muhammad dah ada, macam orang-orang kafir pun still tak percaya juga pun sehingga sekarang. Kalau untuk orang kafir tu, dia ada Allah beritahu ada prasyarat
untuk mereka percaya. Ada prasyarat. Itu dalam surah Bayyinah. Dalam surah Bayyinah. Level orang kafir yang selama-lamanya masuk neraka ni, secara spesifik Allah sebut kafir Quraisy di zaman Nabi tu. Dia sebut kafir, spesifiknya Allah sebut tentang orang kafir zaman Nabi. Tidak terpakai kepada semua orang kafir. Tak terpakai. Itu spesifik kepada orang kafir zaman Nabi. Kerana apa? Kerana mereka punya kekufuran luar biasa. Mereka nampak penurunan Quran dan mereka berjumpa dengan Nabi. Dan dakwah yang disampaikan kepada mereka, dakwah daripada manusia sehebat Nabi. Pun begitu mereka tak ikut. Tu spesifik kafir yang legend. Yang kalau masuk neraka tu selama-lamanya. Tak ada keluar-keluar dah. Berbanding dengan kafir zaman kita, penolakan mereka, kafir ni orang yang menolak, tak terima. Penolakan mereka boleh jadi bukan kerana Islam tu. Boleh jadi kerana perangai orang Islam. Boleh jadi kerana mereka disakiti oleh orang Islam. Boleh jadi mereka tak dapat pemahaman yang betul dan jelas tentang agama Islam. Satu, kita tak boleh pukul rata kafir Quraisy punya kekufuran dengan orang kafir sekarang punya kekufuran. Beza. Dan ramai je orang-orang yang dah convert ni. Mereka punya komen ialah kenapa orang Islam tak tunjuk daripada dulu. Kenapa kami baru tahu sekarang? Kenapa tak ada orang Islam yang approach kami? Kan? So, menyebut kafir tu pun dia ada banyak kategori lah. Wallahu a'lam. Betul lah Ustaz kan, sebab kalau kafir zaman Nabi, Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat Nabi pun dia tak percaya kan. Rasanya Betul. kalau sekarang Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat Nabi, diorang masuk Islam kan Ustaz? Betul. Rasanya. Ya, Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ustaz, kadang kan manusia ni kadang kalau dia tak nampak depan mata dia, tak dibuktikan dengan akal, dia percaya tapi tak berapa nak yakin. Kadang percaya belum tentu yakin. Percaya dan yakin ni dua perkara berbeza kan Ustaz. Betul. Maknanya kalau tak nampak dengan mata kepala, tak yakin. Itulah kita, Masya Allah. Itulah ujian. Ada lagi soalan tak? Itulah Ya. ujian. Betul. InsyaAllah. Hai, mudah-mudahan bertambah iman lagi lepas ini. Ada soalan lagi tak? 9.42. Masya Allah. Alhamdulillah. Lajak masa hari ni. Ustaz, suara macam agak-agak ni banyak minum air saya Ustaz. Tak adalah. Nak habiskan air 2-3 liter ni. Oh, Masya Allah. Air mineral lah. Okey, bagus lah minum air banyak. Masya Allah. Ustaz belum mandi Mira. Masya Allah. Selalu pagi je words tu. Terima Ustaz tu. Subhanallah. Ada lagi Joah, kalau tak ada saya tutup. Saya tutup majlis. Udah kita rehat lepas ni, insyaAllah. Baik. Kalau tak ada saya tutup lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Jazakumullah khairan jazak Ustaz.
Allah beri 3 contoh kan golongan yang beriman kepada tauhid ni. 2 daripada kisah Nabi Ibrahim tadi dan 1 kisah Nabi Uzair. Kita akan sambung minggu hadapan dalam ayat 259. Betul Ustaz? Kita sambung 259 ya? Betul. InsyaAllah. Baik. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, bertambah keimanan kita, Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemma Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari dari subuh tadi sehingga ke saat ini. Masya-Allah. Sikit kuliah bahan kuliah untuk esok Ustaz. Okey. Besok Selasa 3 Oktober kita akan bersama dengan Ustaz Mahmud bin Mastam. Kuliah subuh kita bacaan surah Yasin, doa, selawat, tazkirah dan bacaan surah Al-Mulk. Bacaan Asma'ul Husna, sasul pula. Kuliah duha kita bersama dengan Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman pukul 10 pagi. Kita mula dengan kitab yang baru, Kisah Sahih Para Nabi jilid yang pertama. Dan kuliah asar kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh 5.15 petang. Misbah Duja, Syarah Safinah An-Najah. Kuliah Maghrib 8 malam bersama dengan Al-Fadhilah Ustazah Misnah binti Miran, Fiqh Darah Haid, Nifas dan Istihadah. Dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadhilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh 9.15 malam dengan tahsin Al-Quran dan Makhrijul Huruf. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemma Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang disediakan setiap hari. Mudah-mudahan terus istiqamah. Terima kasih kepada jemaah yang tidak henti-henti berinfak untuk tabung Gemma Nur Iman. Semoga dengan infak kita itu kuliah di Gemma Nur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya mewakili Gemma Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Saya mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Jangan lupa mandi. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.